kepada, kita kembali semula kepada, dengar tak? Saya jadi tak dengar pula. Dengar. Okey. Tadi ada dengar sorok ni, tiba-tiba senyap pula. Okey. So, sekali lagi, kalau kita dah login apa semua, kita nak buka mula-mula. Contohnya, kita pergi pada Google sekali lagi. Okey. Kita boleh klik dekat button sini. Okey, ada dah Classroom kat sini. Okay, sebab saya ni dah banyak sangat email, so dia tak sign in automatic. So kalau dekat bahagian atas ni dah ada cikgu punya email, dia akan ada Classroom automatic kat sini. Okay, macam saya ni sebab saya banyak sangat email, saya kena buat sini dulu. Okay, contoh ini bila kita dah login, dia akan naik dekat atas sini. Ini kita punya ID dia 5. So kalau kita tekan button sini, dia ada Classroom. Cikgu klik saja Classroom, dia akan pergi automatik dekat Classroom kita lah. Okay. Boleh, saya nak semua boleh login saja dulu. Sebab masalah login ni yang jadi isu biasanya. Dah login. Ada siapa yang tak boleh login lagi tak? Boleh dah. Dah ada budak yang terima latihan dah. Okay, so dah boleh login. Kita pergi kepada macam mana kita nak bagi tugasan kepada budak. Okay, macam mana kita nak bagi tugasan pada pelajar. Okay, cikgu boleh klik mana-mana kelas yang cikgu nak. Okay, contohnya 4 Bestari saya ambil. So dia akan keluar paparan kelas. Okay, kemudian kita pergi kepada classwork. Yang dekat atas ni classwork. Okay, selepas itu kita klik pada create. Okay, di create ni dia ada banyak jenis tugasan yang cikgu nak. Awan Mai tolong saya ada kursus. Okay, so di bahagian create ni dia ada banyak jenis tugasan yang cikgu nak. Terpulanglah pada cikgu yang nak yang macam ni. Okay, saya ambil contoh satu, assignment. Okay, dia akan keluar paparan yang baru. Okay, yang ini cara yang paling biasalah kita nak buat. Okay, cikgu bagilah tajuk apa tugasan. Contohnya, saya nak bagi tugasan, tajuk dia seni catatan. Okay, kemudian arahan dia, apa arahan yang kita nak. Okay, contohnya, tugasan 1. Lihat video yang diberikan. Okey, kita nak bagi video. Video ini kalau cikgu nak upload video cikgu sendiri, cikgu boleh klik dekat sini upload file. Okey, upload file daripada file laptop cikgu pun boleh, daripada cikgu punya My Drive pun boleh. My Drive ni maksudnya drive Google Drive lah. Okey. Itu satu cara. Okey, ataupun cikgu boleh bagi link direct. Okey, add link. So cikgu bubuh link. Cikgu ambil video tu kat mana? Kat YouTube ke, dekat mana-mana sumber cikgu lah. Tak kisah. Okay, kalau nak pakai YouTube direct pun boleh. Contohnya sini ada button YouTube. Okay, cikgu klik YouTube. Okay, cikgu boleh search terus tajuk apa yang cikgu nak. Kalau cikgu ada channel cikgu sendiri pun cikgu boleh search. Contohnya, saya search channel saya. Okay, saya tarik tak video yang saya nak. Okay, contohnya seni catatan. Kemudian saya add. So, automatik dia akan ada video dekat sini. Okay, itu satu tugasan. Contohnya cikgu nak bagi tugasan yang kedua. Okay, tugasan kedua. Kita type kat situ, tugasan 2. Okay, sila jawab soalan kuis yang diberikan. Okay, cikgu nak bagi kuis.
quiz pula contohnya cikgu nak ambil daripada cohort ke, daripada quizzes ke, tak kisah. Contohnya macam saya selalu guna quizzes. Okay, contohnya quizzes, saya buka quizzes punya page. Okay, saya pergi kepada library. Okay, contohnya yang ini seni catatan. Okay, saya share kat sini. Contohnya saya share. Saya boleh copy link. Saya ambil link dia. Saya pergi balik dekat sini. Saya add link. Macam tadi. Saya paste dan saya add link. So quizzes itu sudah ada dalam sini. Okay. Contohnya sudah settle. Cikgu dah siap. Okay, ini tugasan untuk hari ini. Okay, kita tengok di bahagian tepi ini. Dia ada kelas. Untuk kelas mana yang cikgu nak bagi? Contohnya Pak Bestari. Sekarang kita buat memang untuk kelas Pak Bestari. Cikgu nak buat untuk kelas lain pun boleh, tak ada masalah. Cikgu nak buat serentak pun boleh. Cikgu klik saja button mana yang cikgu nak. Kelas mana yang cikgu nak. Okay, kalau satu kelas, contohnya okay, satu kelas. Kalau contohnya, ya. Cikgu okay, ya. Nak dapat hak senarai kelas tu tekan button mana? Nak dapatkan senarai kelas ni dekat tepi ni. For kelas mana? Oh, okay. Tepi ni ada for ni kan. For kelas mana? Okay. Dia bukan setakat kelas je. Contohnya kita ajar contohnya pendidikan Islam kan. Dia hanya macam sekolah ni semua Islam tak ada masalah lah. Contohnya macam PJ. Okay, dia ada cikgu lelaki, cikgu perempuan. Contohlah kalau ada. Kita nak buat by student saja pun boleh. Kita klik kat tepi ni. Kita nak attach kat student mana. Kalau contohnya untuk seorang sahaja student. Yang itu sajalah. Macam saya, contohnya saya ajar pendidikan seni untuk tingkatan 5A. Tak semua yang ambil. Ada 10 orang. So saya boleh attach siapa saja yang saya nak. Tapi so, jangan tekan all kelas tu dulu lah. Tekan kelas tu dulu lah. Yes. Tekan 5B, lepas tu pilih pelajar yang kita nak pilih lah. Okay. Betul. Kita select dulu kelas mana. Lepas tu tepi ni dia akan ada nama student. Kita unselect dulu all student. Kita select nama yang kita nak. Okay. Tapi kalau kita buat dua kelas, contohnya. Kita nak buat dua kelas. Dia tak boleh sign untuk semua student. Kita tak boleh pilih lah. Student mana yang kita nak. Dia hanya boleh untuk satu kelas sahaja. Okay. Okay. So itu untuk bahagian student. Kemudian point ini tak ada masalah. Okay. Due date. Due date ini cikgu boleh pilih bila cikgu nak tetapkan mereka boleh buat sampai bila. Contohnya tugasan hari ini 19 hari bulan. Last untuk hantar tugasan 20 hari bulan. 21 ke 22 ke tak kisahlah. Terpulang pada cikgu. Okay, itu untuk bahagian due. Okay, ingat untuk topik ni penting. Sila pilih topik subjek cikgu masing-masing. Kalau cikgu tak pilih topik, kerja yang cikgu bagi tak akan masuk dalam subjek kat cikgu. Contohnya saya seni, saya akan pilih pendidikan seni. Okay, make sure pilih yang ini. Kalau tak nanti dalam stream, dia tak akan masuk dalam subjek cikgu. Dia duduk betul-betul dekat depan sahaja. So kalau student nak cari tugasan, contohnya dah 2 minggu, dia nak cari tugasan yang lama-lama, tak akan jumpa dalam kelas ni, dalam subjek cikgu lah. Okay, contohnya, pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Okay, settle yang itu. Boleh setakat ni? Ada masalah? Okay, boleh. Setakat tak ada masalah. Okay. Kalau tak ada masalah, kita pergi seterusnya untuk assign ataupun bagi tugasan. Okay, dekat atas ini dia ada assign. Okay, dekat atas ni dia ada assign. Okay, kalau cikgu terus tekan assign, benda ni akan automatik dipaparkan oleh pelajar. Maksudnya pelajar terus boleh tengok. Waktu itu juga. Tapi kalau contohnya macam saya ni malas nak buat kerja dekat-dekat waktu kelas. Saya nak sedia awal. Contohnya kalau rajin lah. Macam bukan saya lah. Saya malas. Okay. Kalau contohnya cikgu rajin. Cikgu nak prepare kerja ni untuk minggu depan punya. Boleh. Tak ada masalah. Cikgu dah set up semua. Cikgu klik dekat button tepi ni. Assign. Tepi dia ni ada nak panas kecil ke bawah. Cikgu tulis situ schedule. Cikgu pilih situ schedule. Okay. Kat sini cikgu boleh pilih.
bila tarikh dia cikgu nak paparkan, pukul berapa cikgu nak paparkan. Contohnya tugasan ini saya nak minggu depan. Hari Khamis. Hari Khamis 26 bulan, saya klik kat situ. Okey, sebab saya tak pilih tadi kat sini. Okey, due date ni maksudnya kita kena contohnya saya buat sini 27 hari bulan. Okey. So saya schedule. Okey, saya nak 26 hari bulan baru dipaparkan, jam kelas saya start pukul contohnya 12.40 baru start kelas saya klik schedule. Okey, so settle. Dia akan naik dekat stream. Dekat stream dia akan naik. Dia tak akan naik lagi dekat stream Sebab apa? Sebab belum sampai waktu dia lagi. Kat mana kita nak tengok? Dekat classwork. Kalau kita sendirilah nak tengok, cikgu boleh pergi dekat pendidikan seni visual. Contohnya saya pendidikan seni visual. Okey, sudah ada tugasan yang saya bagi untuk 26 hari bulan. Dia naik warna kelabu cikgu. Dia tak naik warna hitam. Warna hitam ni maksudnya sudah boleh dilihat oleh student. Warna kelabu tak boleh tengok lagi lah. Okey, kalau cikgu nak edit, cikgu edit kat sini lah. Okey, boleh cikgu? Ada masalah? Okey, kita tengok. Saya pun jarang-jarang juga saya guna benda ni. Tadi saya ada tengok satu benda yang menarik. Ada seorang cikgu buat. Dia ambil kehadiran menggunakan sistem ni juga. Okey, macam mana dia buat? Dia create kat sini. Dia pergi dekat question. Okey, contohnya dia cakap tanda kehadiran anda. Okey, kemudian di bahagian short answer ini, jangan pilih short answer, pilih multiple choice. So dia akan ada option dekat sini. Option 1, hadir. Option 2, tidak hadir. Okey. So dah settle yang ini. Lepas itu pilih kelas macam biasa. Okay, pilih kelas macam biasa, due date apa semua boleh pilih. Okay, topik seni visual. Okay, kemudian ask. Kita klik ask, contohnya saya ask Alright, so dah settle. Nah, macam mana kita nak tengok? Kita buka balik dekat kerja yang kita buat tadi, pendidikan seni visual. Okay, ini yang saya baru buat tadi. Okay, kat sini cikgu boleh tengok mana turn in, mana yang assign. Assign ni maksudnya 7 orang pelajar yang ada dalam kelas tu. Kenapa 7 orang? Sebab baru 7 orang lah yang accept invitation. Yang dah hantar kehadiran, kosong. Kalau kita klik, kita boleh tengok lagi detail. Ni nama budak ada. Okey, ya contohnya okey, mana pelajar yang dah okey, ini contoh yang saya buat awal-awal tadilah. Oh, sorry. Okey, ini yang saya buat awal-awal tadi. So ada 4 orang budak yang sudah pun turn in. Maksudnya dia sudah tanda, dia sudah jawab kehadiran kita tadi. Masih ada 3 orang yang belum lagi. Cikgu boleh bagi dekat arahan tadi. Okey. Dekat arahan tadi kita tak ada tulis instruction kan. Okey, contohnya saya edit. Okey, contohnya dekat edit ni kita tulis hadir jika sudah siap tugasan. Tidak hadir jika belum siap tugasan. Okey. So kat sini kita boleh bagi detail instruction lah. Contohnya budak, sebab ada serta-serta cikgu, student baca arahan saja pun sudah dikira hadir. Ada setengah cikgu
Kena buat tugasan baru dikira hadir. So terpulang kepada cikgu lah. Macam mana? Okay. Baik. So itu kalau kita buat secara assign dengan question. Kalau quiz pula, okay, yang ini sama juga tajuk, arahan macam biasa. Cikgu Khairul. Laju sangat kontor nak ikut. Tu yang saya bila senyap je maksudnya saya rasa faham lah. Kalau mencelah tu saya boleh berhenti. Ulang balik yang kata hadir tak hadir tadi tu. Okey, hadir Kan? dengan Dah lah komputer ni pun kecil. macam tu syok sikit kalau celah-celah ni sengap. Saya rasa faham lah semua. Ulang sekali lagi. Okey. Sekali lagi lah. Okey, kita pergi dekat classwork macam tadi. Okey, kita dah klik kat sini. Okey, kita buat Pura-pura belajar lah tau. Pura-pura. Tak apa. Okey, sekali lagi lah. Kita pergi kepada create. Alright. Pergi dekat question. Okey, yang nombor 3 ni. Question. Klik kat situ. Alright. So, dia akan keluar paparan macam ni lah. Okay, cikgu boleh tulis lah arahan cikgu apa dia. Arahan utama. Tanda kehadiran. Okay, kalau ada arahan yang lebih lanjut, cikgu boleh tulis dekat sini. Tulislah apa-apa pun. Hadir jika siap tugasan. Contohnya arahan nombor 1. Okay. So, dah settle itu, cikgu pergi dekat tepi ni. Okay, dekat tepi ni, di sini dia ada short answer ataupun multiple choice. Kita pilih multiple choice. Okay, bila kita klik saja multiple choice, automatik dia keluar pula yang baru kat bawah ni. Tadi tak ada. Ni ada. So dia ada option 1, option 2. Cikgu klik dekat option 1, typekan situ hadir. Ataupun attend ke, ikutlah cikgu nak pakai ayat yang macam mana. Ataupun cikgu nak kata siap. Contohnya yang ni untuk kira siap kerja. Siap tugasan. Okey. Yang ini belum siap. Tak kisahlah macam mana pun. Ataupun cikgu nak buat satu lagi. Nak add lagi. Okey, option ketiga. Contohnya data tiada. Tiada pula. Tiada data. Maksudnya budak ni tak ada data lah. Nak buat kerja tak boleh sebab data tak ada. Sorry, silap kat situ. Sini tidak hadir. Belum siap. Siap. Sini tiada data. Okey. Dah settle semua. Okey. Kita pergi pada kelas. Kelas mana yang cikgu nak buat. Tak kisah, cikgu pilih. Kemudian due date, tarikh bila kita nak belajar ni. Tarikh tutup lah, senang cerita tarikh tutup sampai bila. Contohnya 20 hari bulan lah. Masa pun ada sebenarnya, pukul berapa sampai pukul berapa, pukul 12 tu. Contohnya pakai sampai pukul 11.59. Kemudian kita pergi pada topik, subjek apa cikgu ajar, pendidikan seni visual. Kemudian pergilah dekat S dekat atas ni. Cikgu klik kat sini. Sama juga, kalau cikgu nak buat tugasan untuk minggu depan, cikgu nak buat siap-siap pun sama juga. Boleh klik schedule. Macam yang saya beritahu tadi lah. Kalau terus nak buat on the spot, klik S. Cikgu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Maaf lah. Terima kasih cikgu untuk ajak ni. Kita nak tanya yang assign tu, kalau kita nak buat dalam seminggu schedule atau saya maaf. Kata kak buat kemarin, lepas tu kak letak assign, tapi nak untuk buat hari ni. Boleh kak? Boleh tak? Okey. Macam mana contohnya kerja kemarin nak buat hari ni. Kak dah tertekan assign masa bagi kerja tu. Boleh, tak ada masalah. Dia nampak benda tu dia tak hilang, dia still lagi nampak. Okey, yang kedua kelas mana? Kelas mana? Kak 3C. 3 sebelang. 3C. Okey, tengok saya buka 3C dah.
Okey, 3 Tadi Gudok cemerlang. bukakan BM. Okey, BM. Kita pergi pada bahasa Tadi Kak Melayu. edit lah sikit Okey. tadi. Ini yang cikgu buat ni, betul? Ya. Tadi Ah, budak murid buka dia tak jumpa link dia tak jumpa yang gambar tu. Gambar tiga ni apa? kan. 3 Tiga cemerlang. C. Tiga cemerlang. Okey, dia mesti ada link ni, cuma depa masuk tak betul ke apa semua. Tak betul lah. Dan kalau Kak cikgu pun tengok kat sini ha. cikgu tengok kat sini dia ada due Ogos 21. Maksudnya sampai 21 bulan je lah pelajar boleh tengok benda ni. Oh. Dia bukan padam pelajar saja yang tak boleh tengok. Kita still boleh tengok. Lepas tu Kak edit balik renew due tu boleh? Kan Kalau untuk nak ulang. renew due, kita klik kat sini lah, edit. Dia boleh tengok lain lah. Dia akan dia keluar balik tempat mula-mula kita buat kerja tadi. Sebab mungkin kat ramai sini yang cikgu tak buat hari yang kita nak tu kan. betul. Hari tu, Ya, betul. terpaksa So ulang. cikgu boleh edit lah kat sini tarikh dia. Ataupun ada satu lagi cara cikgu. Ya. Macam ni saya tunjuk. Ada satu lagi cara. Yang ni saya pun tak pernah try lah, tapi kita try. Tak boleh tengok lah kalau boleh. Create. Okey ni cikgu, dia ada dekat create tadi, classwork tadi. Create. Ya. Ini ada ni, reuse post. Ya. Klik dekat reuse post. Okey. Kita tengok kelas mana, pilih kelas mana. Contohnya cikgu tadi 3 cemerlang. Ya. Okey. Okey, contohnya cikgu punya yang mana? Okey, yang ini. Rosilah binti Abdul. Ya. Okey, kita klik kat situ. Kita reuse. Klik kat bawah ni, reuse. Oh. Untuk ulang balik ya? Untuk Okey, so dia akan naik balik paparan yang ini. okey, baik. Yang murid tak Dia jumpa tak- link tu, depa salah masuk lah kira. Saya tak pasti depa tak jumpa tu- link tu, tak jumpa link macam mana. Saya tak boleh nak Link jawab. yang latihan tu lah. Sebab kalau depa masuk dalam kelas yang cikgu ajar, kelas depa, Ha. mesti ada link tu. Baik, tak apa. Nanti cikgu okey. nak beritahu kat dia dulu. Okey, yang ini bila kita reuse, dia takkan kacau. Dia takkan kacau yang kita buat mula-mula tadi. Ya. Dia seolah-olah dia buat yang baru. Tapi kita Okey. tak payah nak type barulah. Tapi bahan yang sama. Bahan yang sama. Yes, okey. betul. Alright. Okey, terima kasih. Beres. Hmm. Okey, ada lagi. Saya rasa itu saja penggunaan untuk kita guna Google Classroom. Dia tak susah pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, saya nak tanya satu. Adakah lebih efektif kita guna buat kehadiran asing berbanding kalau kita guna kehadiran ambil daripada latihan budak bagi dekat kita. Dia hand in, kita bagi dia contoh nak isi SPDPR pukul 6. Jadi kita bagi kat budak masa sampai pukul 5. Okey. Contoh boleh saya buat 3 tu tadi. Okey, bagus. Okey, betul cikgu, betul. Saya faham. Okey, macam saya cakap tadi cikgu, dia ada dua jenis cikgu. Satu cikgu yang dia rasa budak dah baca tugasan dia, itu sudah dikira hadir. Budak nak buat bila, itu terpulang pada budak. Ada cikgu yang bagi tugasan kena siapkan dalam waktu yang ditetapkan. So kalau macam contohnya cikgu punya style, okey budak buat, hantar tugasan baru hadir. So cikgu tak payah nak create attendance. Siapa yang hantar automatik dikira sebagai hadir. Okey, contohnya macam cikgu bagi tugasan tadi, saya tak boleh nak tunjuk paparan budak. Kelas Contohnya- 3A. Okey, contohnya kelas 3A. 3A. Bahasa Melayu. Alright. Bahasa Melayu. Alright. Okey, contohnya tugasan cikgu buat ni. Okey. Baik. Dekat sini budak sudah pun menghantar tugasan. So yang ini cikgu kira hadir lah. Betul? Yang tak Ya, hantar betul. tak hadir lagi lah. So ini pun boleh. Dia sebenarnya dia terpulang pada cikgu. Macam saya sendiri pun saya rasa saya selalu bagi budak masa yang panjang. Sebab kadang-kadang dia pun nak buat on the spot pun kongsi telefon dengan adik-adik yang lain. So saya lebih fleksibel lah. Okay. Dia terpulang pada cikgu. Kalau cikgu rasa macam ni boleh, tak ada masalah. Yang ini terpulang kepada cikgu lah. Sebab kalau tak silap saya SPDR tu kita nak tanda kehadiran pun 3 hari selepas kelas. So dia terpulang pada cikgu macam mana cikgu nak buat. Okey.
Alright, ada lagi? Khairul, Assalamualaikum. Ya, assalam tu. Budak saya 5A, sebelum tu Okey. dia check kata nama dia ada kan. Okey. Dan invite tu dia dah terima invite apa, lepas tu dia tertekan apa dia tak tahu, jadi nama dia terkeluar. Bila nama dia terkeluar macam mana nak buat? Kena bagi tahu saya tak payah bagi tahu saya pun tak apa, sebenarnya cikgu sendiri pun boleh invite budak tu. Okay, contohnya saya masuk kelas apa 5 Arif 5 Arif. 5 Arif. Okey, ini untuk cikgu kita invite pelajar. Okey, kita pergi dekat people. Okey, ada bahagian sini. Klik dekat sini student ni. Okey, kita masukkan email student tu. Nama apa budak tu? Dalila. Okey, contohnya saya buka student ID nah. 5A kan? 5A Dalila. Nama dia. Nama penuh dia. 5 apa 5A Okey. 5A. No, Dalila. Tak ada pula nama Dalila ni, 5A. Yang nombor 3 tu Cikgu Khairul. Okey, right, this one. Salma Dalila. Okey, saya copy dia Salma punya Dalila. ID. Okey, saya copy dia punya ID. Okey, saya masukkan ID dekat sini. So, ada ID dekat sini, kita klik ID dia, kita invite. Okey, sekarang tak boleh invite budak tu. Tengok ada tak benda ni? Nampak tak ni? Okey, dia ada dua sebab. Sama ada, satu, budak tu memang dah ada dalam kelas ni. Dua, kota untuk kita invite hari tu sudah habis. So kita kena tunggu sama ada 24 jam. Biasanya lepas 24 jam baru kita invite balik. So yang ini saya tak pasti sama ada. Saya rasa budak ni dah ada. Kita try tengok. Dalila dah invite dah. Okey, contohnya mana nama dia apa tadi? Nur Asma kan? Nur Salma Dalila ni dia dah ada dah. Okay, Tapi dia cakap kata tadi, dia kata dia tak ada dalam tu kan? Ya. Dia kena ulang balik langkah pertama. Pergi dekat Gmail, join balik. Sekali lagi. Email yang dia klik tu. Tindakan dia lah, dia yang kena buat. Tindakan dia pergi balik dekat Gmail dia join sekali lagi. Okey. Kalau tak boleh, suruh dia mesej saya. Sebab kat sini sepatutnya dia dah ada dalam ni. Yalah, saya tengok nama dia pun ada dan nama dia dah turn. Biasanya kalau nama turn ni mesti dia ada. Tapi try suruh dia buat macam tu dulu. Kalau tak boleh baru suruh. Kalau tak boleh juga nanti saya remove dia dalam ni. Saya invite dia sekali lagi. Sebab yang dia mengadu kat saya tu, dia kata dia tak ada subjek saya tu tak ada pada dia. Subjek lain ada lah. Sat, dia bukan masalah subjek je. Kalau dia keluar, dia bukan keluar subjek saja, dia keluar kelas tu terus. Dia tak boleh keluar subjek sebab subjek dia tak ada. Dia hanya ada kelas sahaja. Subjek ni dia tak boleh keluar. Dia kata Google Classroom pendidikan Islam tu hilang. Dia mesej kat saya. Macam mana? Hilang. Dia tak hilang ni cikgu. Kalau hilang, semua pelajar akan hilang sebab ni ada. Dia hanya hilang kalau saya delete yang ini. Mesti semua akan hilang. Jadi saya tu. Tak apa, nanti habaq dia suruh mesej saya. Okey. Senang. Terima kasih. Lagi. Alright, clear. Okey, ada lagi tak? Ada lagi tak masalah-masalah yang lain? Cikgu ajak cara untuk terima bahan budak dan juga cara untuk menghantar kembali kepada budak selepas budak turn in. Okey. Macam mana? Okey, cara nak hantar bahan budak. Macam tadilah saya cakap class work kita start dengan mula-mula buat kerja tadi. Bukan. Budak dah hantar dekat kita, dah turn in dekat kita nak kembalikan balik dekat grade tu. Okey, ada siapa-siapa pernah pakai? Sebab saya tak pernah pakai tu. Tak boleh jawab. Tu saya tak tanya pada kawan saya. Okey, sekejap kita try kelas mana dia yang dapat 3A kan? Kak Azah campur sikit yang tu lah. Kalau melalui laptop, kita tak boleh nak tanda di situ. Alright. Okey, kalau melalui laptop lah. Tapi kalau melalui phone, kita boleh write.
Okay, kita boleh write, Kalau kita pakai kita boleh save, lepas tu kita return kat dia. Kalau melalui itu, Kak Aziah dah buat dah untuk kelas kelas-kelas Kak Aziah, tapi Kak Aziah tak guna yang Cikgu Khairul buat tu Kak Aziah, sebab Kak Aziah guna yang kelas Kak Aziah yang buat. Jadi mungkin tak boleh nampak lah di sini. saya pernah Jadi, baca, dia pun cakap Kalau yang hanya kalau handphone. yang melalui laptop, dia ada cara dia cuma kita tak boleh nak write, tapi dia cuma kita ambil ada Dialog. di atas tu, kita cuma tulis je lah apa dia kesalahan dia, macam tu je. Nak write tak boleh kalau melalui laptop. Dia keluar dialog box. Kalau laptop, dialog box. kalau dekat handphone dia keluar pen. Jadi kalau kita nak write, kita kena melalui handphone. Okey, so dia yang ada pen sajalah, iPhone, iPad, handphone saja yang boleh pakai lah kan, betul tak? Kalau nak tanda write lah. Okay. Tapi kalau kata di laptop kita boleh dia keluar tu je lah. Kita tulis je lah apa-apa masalah dia tu. Macam tu je lah. Buka speaker Khairul. Masalah nak tanya pun budak pun tak ada lagi, baru 2 orang hanya masuk. Okey, contohnya yang tadi ada cikgu bahasa Melayu tadi, cikgu kelas apa tadi? Yang dah budak tunjuk dia 3A Ya. Ya, 3A, okey, subjek bahasa Melayu tadi kan. Okey. Okey, contohnya ini kan. Okey. Maksudnya kita nak tanda pelajar ni. Okey, kita buka. Pop out in student assignment with document. Okay, alright. So kalau pakai iPad ataupun handphone, ambil yang atas tu, yang atas tu, yang tepi tu. Yang itu. add comment. Kita boleh buat kotak lah di situ. Komen dekat soalan budak. Komen dekat buku, dekat dia punya kerja tu. Okay, kita bahagian mana kita nak macam tu. Lepas tu kita komen je lah. Macam tu lah, type contohnya ayat kamu salah. Okay, boleh komen macam ni je lah. Itu kalau cuba laptop lah. Cuba buka yang dekat budak yang nama Nurin. Saya ada try tak Sat. Okay, sana. Zahira buat dah tu. Sebab saya memang jarang guna benda ni. Macam mana nak back balik ni benda ni. Tak payah sangat. Bahasa Melayu tadi. Sorry. Alah, silap. Tiga A. Bahasa Melayu. Okay, apa nama tadi? Budak yang saya dah ada nama, yang ada grade tu. Graded tu. Nombor seorang tu. Klik kat situ. Okay, yang ini. Alright. Cikgu dah grade. Okay. Tapi tak ada tandaan lah kat sini. Yang ini Tadi saya tanda dah. Tapi grade tu saya dah bermarkah dia dekat dia. Nampak tak? Maksudnya yang grade tu kita dah return balik kepada pelajar lah ni. Ya. Betul ke cikgu? Kita tekan return balik kat budak. Kita Sama ada nak buat kebetulan ataupun ni. Return balik tu sebelah kanan. Nak return balik pada budak. Dia sebelah kanan. Kita yang banyak-banyak tadi kita buka balik yang ni kan. Betul cikgu? Contohnya kita klik yang ni, kita return balik yang ni lah kan. Selepas tanda komen ke kita return balik pada pelajar yang inilah kan. Return belah tepi dia tu. Return atas tu lah, kalau kita nak komen bawah tu di belah kanan tu boleh. Okay, contohnya kita dah atas tu lah. Kita dah komen apa semua sini. Okay. Kemudian kita return balik kat sini lah kan, betul? Return with submission, return multiple submission. Okay. So bila kita tekan return, dia akan naik lah grade ni, betul? Di tepi tu pun ada bawah tu. Yang grade dah dia duduk di bawah. Yang ni lah kan. Okay, inilah grade ni.
Contohnya ada berapa orang markah depa? Okey. Alright, satu perkongsian. Ilmu bertambah. Okey, lagi ada apa-apa lagi yang kita boleh kongsikan? Saya macam saya cakap, saya pun tak berapa pandai. Maksudnya ada cikgu yang tahu benda yang kita tak tahu, so kita boleh kongsi lah. Okey, ada lagi tak yang lain-lain? Okey, macam mana kalau nak guna Google Docs dalam Google Classroom? Google dokumen Sebab hari tu dia ada, bila kita buka assignment tu di bawah tu dia ada add dan create kan. Tapi lah ni dia berubah dah. Jadi kalau create tu kita boleh create, kita ambil dokumen di bawah ni. Tapi sekarang ni dia macam ni, dia keluar macam ni dah. Bila kita assignment dia keluar 14, kalau mula-mula dulu dia keluar add, satu lagi tu create. Jadi di bawah create tu kita boleh ambil Google Doc. Tapi lah ni dia keluar dalam bentuk tu pula. Jadi tak ada dah yang create tu. Saya pun Google Doc pun saya tak pernah pakai tu. Saya tak tahu apa cikgu cakap. Ya, maksudnya macam ni ke cikgu ni? Kita nak masukkan dokumen daripada yang inilah, dokumen slide tu semua ni. Doc. Kita ambil doc, ada dokumen tu. Kita guna dokumen, makna budak boleh type kat situ saja. Okey, kita try. Kalau kita hantar budak boleh type di situ, tak payah dia tulis di buku, lepas tu dia nak turn in. Dia boleh type di situ, dia save, lepas tu dia so macam ni lah. Kita boleh baca dalam bentuk bertaip lah. Okey, so yang ini macam ni lah cikgu kan. Betul tak kita sediakan, bila kita assignkan tugasan pada pelajar, kita sediakan dokumen ni lah kan. Sediakan dokumen tepi tu kita masukkan untuk dia ambil bawah sekali tu. Okey. Jadi bawah sekali bukan ambil for every student tu. Sebab yang bawah sekali yang lah. Jadi apa ni kerja tu akan masuk ke setiap student. Okey, alright. So itu saja. So yang ini kalau kata kita nak budak direct buat atas komputer atau handset lah. Alright. So ini pun boleh lah. Kalau macam contohnya tugasan cikgu, apa nama cikgu ni? Sorry, saya nama payah ingat. Cikgu Bahasa Melayu tadi tu dia buat atas kertas. So kalau tak mau buat atas kertas pun boleh. Macam cikgu Kak Aziah. Cikgu Aziah kongsi tadi pun boleh. Kita buat secara atas talian. Kita panggil atas talian. Budak boleh direct buat. Tapi yang nak buat tu macam ni. Tahulah. Budak ni dah cakap dah sebenarnya macam mana nak turn in pun semua. Kalau kelas kita dah biasa buat memang dah cakap dah. Tak ada masalah. Ya, betul. Budak biasa buat tak ada masalah. 5A, 4A memang selalu Kak Aziah duk buat. Jadi memang mereka dah tahu dah macam mana. Macam kita tak biasa guna ni memang dah cakap. Budak pun tak masuk, macam mana nak buat? Tak apa. Masalah dia budak cakap, cikgu tak cakap pula. Cikgu bila tak hati. Satu lagi macam mana 5A seorang yang tak pernah masuk langsung. Amirul Hadi. Ahmad Hadi itulah, dia tak pernah masuk langsung. Arif Hadi. Arif Hadi. Sekejap cikgu. Jadi cikgu, macam mana nak buat? Kita dah berulang kali dah suruh dia masuk, dia tak masuk. Jadi bila dia tak accept lah, dia makna dalam grup tu daripada sepatutnya 21 ada 20 orang je lah. Jadi dia tak pernah masuk. Aziah. Ya. Cikgu Aziah dah buat lama dah benda ni, betul tak? Ya, Okey, kelas 5A memang dah ada kelas depa sendiri, betul tak? Dah ada dah. So yang saya create ni saya tak perlulah saya rasa. Sebab dalam kelas yang cikgu buat tu semua cikgu ada ataupun cikgu saja? Tak ada, Kak Aziah buat untuk kelas Kak Aziah saja. Okey, tak apalah kalau macam tu. Tak apalah, biar lain tu mungkin cikgu lain nak gunakan. Kak Aziah buat untuk kelas Kak Aziah untuk bahasa Melayu saja. Alright lah. So so maksudnya kalau kelas 5A sekarang, contohnya sekarang kelas 5A. Mana 5A? Okey. People. Okey, ramai jugalah. Okey, semua budak dah masuk, tak ada masalah lah. Cuma kelas budak mana nama apa cikgu cakap tadi? Arif Hadi tu dia tak accept tu.
Dia memang tak Seorang tak je. set. Dua Aku tak tahu lah pasal ada masalah seorang ni. lagi. Hanif apa ni? Hanif Hakim. Hanif tak ada masalah biasa. Ni tak tahulah. Dia tak invite, dia tak tu lagi lah. So yang Arif ni lah yang problemnya. Lepas tu kalau 4A perempuan Amirah. Tu pun tak pernah set juga. Jadi dia selalunya dia tak ada lah daripada 17 tinggal 16 sajalah. Kalau 5B seorang. Seorang saja yang tak pernah duk set tu. Kalau Pak A semua dah accept kalau dalam grup yang ni. 4A Amirah tak set. Jadi bila nak buat Amirah. apa-apa dia tu ketinggalan. Kita kena bagi tugas asing pula kat dia. Asing pula dia. Nur Syafirah Amirah. Oh, yang ni dia dah terima dah dalam grup ni. Amirah masalah. Khairul, So yang ulang semula yang tadi ni, yang mana? hantar balik dengan yang buat dalam tu. okey. hantar balik. Pelan-pelan sikit. Okey, hantar balik kerja lah. Okey. Mana tadi? Okey, kita Hantar balik dengan yang Kak Azia ajar tadi ni, yang boleh buat di situ. Okey, saya tunjuk yang kelas cikgu ni tadilah. Alright, 3 Arif. Contohnya kita masuk kepada kelas yang kita dah buat. Okey, bahasa Melayu. Contoh cikgu ni lah. Saya bagi contoh sebab dia dah buat. Okey, kita klik dekat tugasan kita yang kita dah bagi. Baik, dekat sini dia seolah-olah report lah sebenarnya. Sini instruction. Dia ada 2 instruction dengan student work. Instruction ni tugasan yang kita bagilah. Di sini student work. Ini yang budak dah hantar tugasan. Okey, contohnya budak dah hantar. Dia sebenarnya cikgu, dia terpulang pada cikgu. Cikgu nak suruh budak hantar secara image ke apa ke, terpulang sebenarnya. Contohnya kalau kita pakai image pun boleh. Ini contoh pakai image. Okey, bila budak dah hantar, dia automatik akan keluar macam ni lah. So kita klik saja mana yang cikgu nak. Contohnya kita klik satu kat sini. Tak maaf cikgu saya kacau cikgu punya kelas. Tak apa. Dia akan keluar macam ni lah. Okey. Dekat sini kita boleh tanda macam cikgu Aziah cakap tadi. Kalau pakai iPad ataupun telefon yang ada pen, kita boleh terus conteng-conteng atas ni. Kalau tak boleh, kita tak ada pen, kita gerakkan benda ni, nanti dia akan ada tambah kat sini. So cikgu boleh tambah komen. Cikgu bila sini dia akan tulis highlight an area to comment on. So kita highlight lah mana komen. Contohnya saya nak komen kat sini. Cikgu type kat tepi ni. Ejaan salah. Cikgu tulis lah. Kemudian cikgu klik komen. Nanti dia akan keluar macam mana? Saya tak mau kacau buat kerja orang. Okay, tapi cikgu boleh tengok lah. Tak apa, kacau je situ. Kita try satu lah. Okay, kita contohnya sini. Cikgu kat sini ada kesalahan apa cikgu? Kalau katalah ni Khairul, kata isi tempat kosong kan. Kalau misalnya tempat kosong diisi tu salah. Jadi kita boleh komen tu di situlah. Isi tempat kosong. Dia hantar gambar macam ni ke? Dia hantar gambar macam ni ke? Gambar kemudian dia ada ruangan untuk isi tempat kosong kan. Contohlah ni sini ada contohnya ada garisan sini. Okey, kita ibaratkan sini tempat kosong lah ni. So sini dia jawab salah. Betul cikgu? Macam tu ke maksud cikgu? Ya. So kita type kat sini. Jawapan dia tulis itu aktiviti gotong royong. Kita jawab jawapan yang betul. Contohnya jawapan yang betul kita type aktiviti membaca. Contohnya kita type situ. Okay. So kita komen. Tengok dia jadi apa. Okay. So dia highlightkan kawasan yang kita highlight tadi. Kemudian dia ada kat sini. Kalau contohnya ada banyak kesalahan, kita buat lagi sekali. Add comment. Contohnya dekat sini. Panjang sangat. Alah. Cancel dulu. Okay, contohnya dia dekat sini. Box sini. Kita buat komen lain. Okay. Ejaan salah contohnya. Okay, contohlah. Komen. Dia ada kat sini lah cikgu.
Tapi kita boleh pinpoint tak cikgu? Cikgu yang biasa guna? Boleh pinpoint tak? Saya tak Maksud pernah saya- guna yang ni sebab susah sikit. Guna handphone lagi senang. Okey, contohnya kalau pakai handphone, tapi kalau contohnya macam ni lah kan. Okey, contohnya kalau kita tanda ni sekarang dia naik 2 kan. Okey, dia naik 2 komen kat tepi ni. Okey, kita macam mana kita nak tahu yang ini untuk yang ini untuk yang ini? Kalau pakai pen dia boleh tahu tak? Pakai Ya, pen boleh. Dia biasanya pakai kalau pen dia dia- keluar dia ikut kotak tu lah. Jadi dia tahu dah, okey kalau kan yang atas tu, jadi kotak tu ada di atas tu. Kalau kita buat contoh kalau kita Sat, buat nak tanya Sat, nak sebut pen ni. Sat, nak tanya Sat boleh tak? Lepas dah sebut pen ni, telefon kami tak ada pen. Lepas tu maknanya kena beli pen lain lah maksudnya. tak. Di telefon, Aisyah di telefon. Di telefon Oh, dia connect macam maksudnya- ni. Pen, simbol pen dekat telefon tu. Simpan pen kat atas tu. Kok ada note kan, ada yang pen tu kena beli lain pula, boleh kita tulis atas itu. Kalau Ada je lah. Kak Syah saya Ha? ingat. kalau nak pakai pen. Saya ingatkan nak kena Sebab- pen tu lah. Itulah sebab ada Kak Syah kan ada telefon baru ada pen. dekat Shopee dia jual pen datang tu, berdalah tu. Betul. Ada ibu. Kan? Tu yang nak Kalau- tanya tu. Kalau tak mau keluar duit, cikgu boleh pakai marker je, conteng kat handset tu. Screenshot hantar balik. Aisyah kita bila Aisyah buka kan, kita ada tugasan budak kan. Budak tu di atas tu dia ada tanda pen tu. Jadi Kat adik sini, tanda kat atas pen ni, tu, kawasan atas ni. Dan maknanya ada simbol dekat kita punya telefon tu, ada simbol pen macam yang dalam bila budak hantar dekat kita tu. Macam saya sekarang ni saya mak guna WhatsApp tu saja. Kan? Kat WhatsApp tu kita guna pen tu. Betul tak? Macam tu simbol pen macam Sama macam dekat WhatsApp tu je kalau kita guna handphone. Okey. Tak, yang ni Cikgu Khairul. Kalau guna yang hak macam, kalau macam ni, kalau kita guna macam hak yang Tak jelas. kalau Tak yang jelas. ni, contoh yang ni, tak dengar. Tak dengar. Sangkut-sangkut. Lain lah. Dengar tak? Lain sangkut-sangkut. Dengar tak? Dengar. Lain saya. Okey, kalau kata guna, kalau kita adapt dengan apa tu alat yang macam Cikgu Hanif duk guna tu, kita boleh guna tak yang ni Cikgu Hanif? Nak tanya Cikgu Alat Hanif apa pula tu? lah. Ada alat yang dia duk guna macam ni. Ada alat tu. Apa alat Zirah nama dia? Vic ataupun Huan lah. Apa? Vic. Yang drawing tablet. Drawing tablet. Betul. Drawing tablet pun boleh. Boleh tak? Boleh guna ya? Boleh. Yang Boleh kalau tahu. kita guna di sini boleh guna. Okey. Sebab order dah. Dia dah. Okey, contohnya macam yang yang- cikgu dekat tadi, kalau guna handset tadi, okey saya tunjuk. Nampak tak cikgu? Saya nak share tak boleh. Okey, yang ni kalau kita buka guna handset. Okey, so tak ini nampak. paparan dia tadi. Nampak? Cikgu buka Okay, yang lagi satu budak saya tu, saya dah tanda tak Sat? Pakai handset lah. Pakai handset. Okey, yang ni saya buka pakai handset. Contohnya, sekejap saya share. Susah juga saya nak tunjuk guna handset sebab dia kena sign in apa semua. So yang tu nanti kita buat kemudian. Tapi macam yang cikgu tanya tadi, pakai apa dia orang panggil tu yang melukis-lukis tu lah, pad tu. Pad tu memang boleh guna lah. Sebab pad tu memang tujuan dia untuk drawing. Okey, lagi. Apa lagi yang kita nak bincang Okey, contohnya kita kembali semula. Dengar tak suara saya? Tiba-tiba senyap ya. Aku Dengar. saya ingat ke saya pergi log out. Okey, Dengar, contohnya macam tadi cikgu. Okey, sekarang ni contohnya kita tanda dua kesalahan di line yang sama.
So macam mana kita nak tahu box ni untuk yang mana? Ada siapa tahu tak? Okay, contohnya saya dah tak mau dah. Ini dah akan mana? Okay, alright. So contohnya kalau kita klik kat sini, dia akan pergi dekat mana kesalahan kita tu. Klik yang bawah. Okay, dia akan pergi kat situ lah. Yang ini. Oh, dia tak pergi semua juga. Dia pergi line tu saja. Tapi dia highlight lah cikgu. Dia tak adalah pergi ke box tu terus. Tapi dia highlight lah. Ini kesalahan dia. Contohnya ini. Yang ini tadi, yang ini terang. Kalau kita klik yang ini akan terang. Yang ini akan blur balik. So ini untuk semak secara online lah. Okey. Satu lagi yang tadi. Okey. Yang selain daripada yang ni kita snap kan. Okey. Satu kerja lagi yang Kak Aziah tunjuk yang online ke apa? Online. Okey, online. Okey. Okey. Ada siapa yang dah Cikgu Aziah ada buat secara online tak? Contohnya budak hantar secara online. Yang tu Google Doc tu lah. Okey, untuk Google Doc ni contohnya macam ni. Cikgu tanya tadi nak tanda ke apa? Ke nak bagi budak kerja? Daripada bagi budak sampai tanda. Kalau nak bagi budak macam tadi mula-mula tadilah. Okey, kita masuk ke kelas. Contoh kelas mana-mana yang cikgu nak. Okey, class work. Okey, boleh. Kita pergi pada create. Pilihlah mana-mana pun, contohnya assignment. Okey, kita bagi tugasan, karangan. Contohnya karangan. Okey, hasilkan karangan bertajuk ceritaku. Okey, kemudian cikgu klik kat sini, button tambah ni. Document, DOCS, doc. Klik kat situ. Okay, so dia akan naik macam ini. Dia akan naik bawah ni, tambahan dekat bawah ni. Alright. Dekat tepi ni, kita klik make a copy for each student. So semua pelajar akan dapat dokumen ni. Kalau kita tak select yang ini, pelajar hanya boleh tengok saja dokumen yang kita bagi ni. Okay. So bila pelajar dokumen tu cuma ada di apa Google Drive ni sajalah. Kalau kita nak ambil dalam laptop ke macam mana, kita nak bubuh di situ macam mana? Saya tak faham ni bubuh apa pula. Soalan tu mesti berada dalam. Cikgu nak bagi soalan kepada budak sekarang. Ya. Okay, soalan tu dalam bentuk word maksud cikgu. Ya. Betul? Ya. Okey. Cikgu Asia boleh tahu saya tu kalau tak silap saya upload. Tu ambil file lah. Kita ambil okey ni file. Upload file. Okey, contohnya ni saya tunjuk sekali lagi. Okey, sini button upload file. Okey. Dekat sini dia ada sama ada cikgu nak direct daripada handset ke, dekat laptop ke, dekat My Drive. My Drive ni maksudnya Google Drive lah. Okey, contohnya saya nak upload daripada laptop. Okey, cikgu cari saya punya contohnya kertas kerja. Okey, Microsoft Word. Kita upload. Okey, boleh. So kat sini make a copy for each student. So budak akan dapat semua soalan-soalan yang cikgu bagi tadi. Dan dia boleh edit dah cikgu Asia? Dia boleh terus edit dah? Dia boleh terus tulis di situ. Mana dia bawah nanti dia boleh tulis di situlah. Okay, so yang ini student can edit file ni tak ada masalah lah. Tak payah, tu tak payah. Dia okay, so kita yang ni sajalah. Alright. Lepas tu dia akan type di situ, dia kena save dulu, baru dia turn in kat kita balik lah. Dia akan masuk dalam PDF lah kat kita. Boleh cikgu? Okey tak? Okey, boleh. Terima kasih, sangat membantu. Alright, Cikgu Asyah terima kasih membantu saya. Okey lagi? Ada lagi yang lain?
Sekarang sudah pukul 3.30. Sekarang ni tak tahu lagi macam mana nak ni sebab benda tu kita tak apply lagi, tak tak? Ya, Orang yang dah itu apply, saya itu orang yang yang dah saya kata kalau boleh terus buka and then try buat, itu lagi sedap. Sebab benda selagi tak buat, kita tak tahu masalah dia main tak mana. kita tak tahu masalah tu. Dia lagi anak kita tak buka lagi, itulah kita rasa boleh. Cikgu, macam saya tengok kelas 1B cuma baru seorang saja budak yang join. Macam mana kalau kita nak suruh budak join ni? Budak hanya boleh buka email. Itu saja cara dia. Kita memang tak boleh buat apa. Kecuali kita tolong mereka masuk email mereka, kita join untuk mereka. Itu saja. Macam cikgu pendekatan seorang. Okay, dia tolong saya, dia buka email budak, dia tolong join untuk budak. Kalau mereka nak buat macam contoh kalau kata kita nak buka email budak, nak bagi mereka masuk macam ni, kita tolong buat untuk mereka. Kita kena ada ID pelajar, kita kena ada password mereka. Oh. Sebab ID tu saya boleh bagi, tapi password tu saya tak tahu mereka dah tukar ke ataupun mereka pakai hak lama lagi ke. Kelas apa? Cikgu? 1B. 1B. Satu B baru seorang je masuk. Tu saya kata baru seorang saja. Mereka tak masuk sebab apa ni? Tak tahu ke, tak tahu password ke. Itu kita kena tahu masalah mereka dulu lah. Kalau tak tahu password, saya boleh reset. Dan sebab sebelum ni pun saya dah aktif kalau yang kelas yang saya buat tu. Bila saya buka Google Classroom ni cuma ada macam 5 orang budak saja yang join. Yang lain semua tak join. Kita kena tanya mereka lah. Kita kena tanya mereka pasal apa tak join. Bila mereka jawab, cikgu saya tak reti. Bila tak reti kita boleh ajak lah. Kalau mereka duduk senyap, maksudnya mereka malas nak masuk. Boleh tak cikgu saya nak minta tolong buat macam mana cara budak untuk join di Google Classroom ni, kita post dekat WhatsApp kelas. Boleh tak? Supaya senang mereka boleh saya dah buat dekat, saya dah share akaun TikTok dalam grup tu. Dalam grup apa saya share? Itulah cara untuk login. Okey, dia dah sign dah dalam grup tingkatan. Maksudnya guru kelas pada murid. Guru kelas kena sign, kena share dalam grup tingkatan. Saya bagi dalam grup Cikgu guru SMK Taja. Guru tingkatan. Saya bagi dalam grup ni Murabi. Oh, saya bagi dalam Murabi saja. Dalam SMK Taja tak ada Tak ada, rasanya dalam Murabi saja. Alright. Tak apa. Sekejap lagi nanti saya share. Saya dah buat satu video. Budak nak login guna laptop, budak nak login guna handset, budak nak login guna app. Macam mana masalah budak kalau login guna app, saya dah buat semua. Nanti saya share balik lagi sekali dalam Telegram. Boleh forwardkan benda itu kepada pelajar di dalam grup masing-masing. Boleh buat quiz macam GF. GF tu apa? Google Form. Okey. Boleh buat quiz macam Google Form. Boleh macam yang saya tunjuk tadi. Okay, kita create. Okay. Sini quiz assignment. Nombor 2. Tadi saya tunjuk assignment dengan question ni kan. Yang ini nombor 2. Quiz assignment. Okay, automatik dia keluar sini. Blank quiz. Okay, cikgu bagilah arahan apa semua. Cikgu type kat situ. Okay. Dekat sini dia naik. Yang ni ke maksud cikgu? Betul ke? Apa yang saya faham benda ni? Kod saya salah faham ke? Hello? Ini kalau kita nak buat baru kan, Google Form yang baru. Kalau kita nak ambil Google Form lain yang dah ready. Okey, kalau nak ambil Google Form yang ready, cikgu upload link. Upload link, add link Google Form kan. Contohnya
Cikgu buka dulu Google Form. Contohnya saya buka drive saya, Ustaz. Google Form tu duduk dalam drive kan biasanya kan? Okey, contohnya ini Ya, dulu. ya. Saya buat kehadiran biasanya pakai Google Drive juga. Okey, saya klik saya punya kehadiran. Okey. Pen. Kemudian sini ada button link ni. Cikgu klik kat link ni. Jangan copy yang panjang. Kita shorten URL. Dia akan nampak yang pendek je. Okay, cikgu copy. Dah copy, cikgu pergi balik dekat kelas tadi. Okay. Cikgu dekat add link ni. Masukkan link. Kemudian add link. Automatik keluar. Kehadiran PSB 1988. So bila pelajar klik, dia akan pergilah dekat kita punya yang ini. Betul tak cikgu apa? Betul kan saya faham yang ni soalan cikgu? Menjawab soalan cikgu tak? Ya, betul. Okey. Kalau kita nak buat kat situ pun boleh juga kot Cikgu Khairul. Macam Cikgu Khairul tunjuk yang awal tadi. Macam awal tadi lah. Kalau kita nak buat, contohnya kita nak buat baru, tak mau link dengan drive, Google Drive kita. Kita nak buat yang baru pun boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau untuk ujian bulan 9 ni kita boleh buat di sini lah nah. Pasal Google Classroom semua ni. Masalahnya Nak bagi budak assign- tak ada laptop tu. Yang tu kalau budak semua ada boleh. Itulah. Kalau budak Ini dah kalau join kita nak semua boleh ya. Kalau 100% budak join, saya pun tak tahu sebelum ni cikgu buat ujian macam mana sekolah ni sebab saya tak faham. Sebelum ni bagi ujian macam mana? Google Form. Kita bagi Lepas tu soalan budak jawab Google Form dalam grup kelas Bagi lah. link lah. Okey bagi link. Dengar tak? Alright. Boleh. So yang ini pun boleh juga. Cumanya dia kalau kita guna yang ini memang dia terurus sikit lah sebab Hello? Ya, Contohnya kalau kita buat yang ini dia lebih terurus sikit lah. Sebab apa? Sebab dia ada subjek. Kalau kita bagi by class, pakai grup WhatsApp ni dia satu je masalah bila banyak komen masuk. Benda tu ternaik. Budak nak search kadang-kadang takut terlepas. Kalau macam ni budak memang tak ada alasan lah tak jumpa sebab bila dia klik saja subjek ada soalan. Dia klik saja mana-mana subjek ada soalan. Tapi macam cikgu bagi tahu tadi lah, kena 100% confirm join lah. Google Classroom. Maksudnya soalan objektif senang lah. Ya, untuk lisan pun boleh. Okay, ada apa-apa lagi tak? Persoalan. Sorry, ada satu soalan lagi. Macam kita nak dengar hafazan pendidikan Islam kan? Nak dengar record hafazan audio tu macam mana? Boleh juga ke? Okay, secara audio. Sekejap. Kalau secara audio, maksudnya budak nak return balik kat kita lah kan? Okay, saya sebab saya tak pernah tengok paparan untuk student punya. Okay, maybe ada cikgu yang biasa guna. Bila kita bagi tugasan, budak sama juga saya rasa dia sama je dengan contohnya 3 tadi. Okay, saya rasa contohnya macam tugasan yang ni bagi. Cikgu Zahira saya nak tanya, bila pelajar hantar balik tugasan ini, depa ada option tak sama ada nak hantar image Boleh. ataupun video? Macam saya budak hantar untuk buat lisan, saya buat PBD untuk bertutur, mereka akan hantar audio dekat saya. Jadi saya akan dia sama macam kita masuk mereka hantar dokumen ni. Image ke apa. Betul lah.
So masa mereka nak hantar tugasan tu, bila mereka klik, mereka akan ada option lah, betul tak? Image, Betul. audio ataupun video. Audio. Betul? Boleh, betul. Okay, so cikgu macam tu sama juga, hantar tugasan yang sama, cara cuma option untuk pilih saja, sama ada nak pilih secara audio, video ataupun image. Okey, kalau kita yang nak hantar audio, kita Okay, yang untuk nak hantar audio. Okay, untuk hantar audio sahaja, cikgu kat sini ada upload file cikgu. Okay. Okay, kat sini saya try Rakam okay. dulu lah kot. Sini ada audio cikgu. Ya, cikgu kena rakam dululah audio tu. Okay, contohnya saya ada satu audio kat sini. Ini audio, yang ini video, ada gambar, ada macam-macam lah. Contohnya yang ini audio saja. Okay, saya upload. Okay, so inilah audio yang akan pelajar dengar. Kalau cikgu nak semua budak dapat, cikgu buat make a copy. Kalau nak suruh budak tengok dalam ini saja pun boleh. Boleh, tak kisah mana-mana. Boleh cikgu? Okey, boleh. Sebab kadang kita nak bagi bacaan contoh dulu kat budak kan. Ya, betul cikgu. Okay, Betul. Terima kasih. So dia dekat upload ni dia macam-macam lah. Dia lebih versatile lah orang kata. Apa jenis file yang kita nak. Like cikgu boleh try klik mana-mana kat sini. Okay, dia ada macam-macam function lah. Okey. Terima kasih Khairul. Alright, ada lagi persoalan lain? Ada lagi? Kalau tak ada, saya nak sharekan satu lagi. Ada lagi tak GC? Saya kalau tak ada, kira saya nak habiskan dah GC ni. Saya nak masuk kepada delima Ustaz. Saya nak kongsi sikit je. Alright, kalau tak ada, saya nak kongsi sikit sahaja berkaitan dengan delima. Okay, cikgu.